Inspirasi Karya Agung Nusantara Melayu nak mengajak kita semua supaya menghargai warisan budaya yang begitu bermakna, dan nak bersama dengan jarang terdengar, biasa terdengar wartawan, apa lagi? Usahawan. Kali ini bersama dengan Purbawan. Betul. Seorang pengkaji yang sangat hebat dan menyimpan barang-barang purba. Dan siap ada galeri sendiri yang berada di Seremban. Jadi kita bersama dengan Wan Ahmad Wan Arsyad. Ya, itu dia Purbawan yang kita bawakan. Juga bersama dengan Dr. Hasanuddin Yusof, penyelidik. Digandingkan bersama. Dan sedikit imbasan, mereka ini pernah menerima anugerah tokoh khas Buku Warisan Negara UNESCO. Cik Wan ni, yang berlangsung di PWTC pada April 2021. Pengiktirafan daripada kerajaan untuk Cik Wan, dan kali pertama menerima anugerah tertinggi peringkat antarabangsa selepas berkecimpung dalam bidang pengkajian sejarah tempatan dan mengumpulkan bahan warisan selama hampir 30 tahun. Alhamdulillah. Mengumpul 30 tahun. Ya, maksudnya ketika Haziq lahir tu dah kumpul dah. Ya. Kan Cik Wan? Ya, saya. Jadi permulaannya bagaimana minat untuk menyimpan barang-barang purba ni? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau diimbas kembali sejarah pelibatan saya dalam dunia kepurbawanan, saya sebenarnya mula jatuh cinta dengan manuskrip sejak saya diamanahkan untuk menjaga manuskrip warisan keluarga, pusaka dari moyang saya sendiri, beberapa naskah Al-Quran dan beberapa naskah manuskrip kitab Alkitab pengajian Islam. Dan bertolak daripada situ, saya tidak lagi memandang ke belakang. Saya terus saja gerakan saya meninggalkan pekerjaan saya dan berkecimpung dalam dunia kepurbawanan ini secara sepenuh masa. Jadi bila membuat keputusan yang berat kan, tinggalkan kerja, beri jiwa tu. Jadi di mana tarikan dalam kepurbawanan ni? Kalau kita pada manuskrip ni kan, kadang tulisannya lama, jawi pun jawi yang mungkin agak lama, tak difahami. Jadi memerlukan kepada pengkajian, kepada rujukan, kepada berbagai lagi pengorbanan lah. Betul. Syukur Alhamdulillah. Saya amat bersyukur dengan katakan hidayah dan juga ilham yang Allah kurniakan kepada saya untuk berkecimpung dalam bidang ini. Memang sebetulnya betul apa yang saudara pengacara kata tadi, banyak pengorbanan terutamanya dari segi wang ringgit, masa, keluarga, dari segi konteks. Katakan bukan senang juga nak membuat satu pengembaraan pencarian misalnya, meninggalkan keluarga lama dan anak-anak pada ketika itu masih kecil di alam persekolahan. Tapi kita, orang kata, teruskan juga perjuangan kita. Dan menariknya tentang dunia kepurbawanan ini ialah setiap naskah yang kita temui ada penceritaan dan sejarah dia yang tersendiri. Pastinya. Misalnya dalam penampilan saya yang pertama dalam MHI dengan saudara pengacara juga, saudara Petri 2006. Masih ingat. Kita bawa kitab Tameng Sari. Dan memang meletup selepas tu. Katakan memang sentiasa mendapat liputan daripada media, rakan-rakan media. Terima kasih kerana menyokong. Memang orang kata sangat teruja. Masyarakat juga teruja dengan penemuan-penemuan yang sebegini. Dan pada hari ini juga saya dengan rasa rendah diri untuk berkongsi dua naskah yang kita kata karya agung, masterpiece. Yang pertamanya kitab Siratul Mustaqim. Dan keduanya adalah kitab Durul Faraid. Sebelum kita pergi pada ni, juga nak tanya dengan doktor. Macam mana doktor sendiri bersama-sama dalam usaha gerakan ini untuk martabatkan manuskrip ni benda-benda yang perlu dikaji kan? Memerlukan kepada kedalaman, ketajaman, ketelitian dan paling penting untuk verifikasi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga seperti mana Tuan Wan Arsyad, saya telah menubuhkan sebuah institusi namanya Maktab Penyelidikan Tamadun Alam Melayu dan Islam. Memang dalam tempoh 10 tahun ini memang banyaklah saya bergelumang dengan manuskrip dan saya sendiri banyak usahakan manuskrip-manuskrip.
InsyaAllah sempena Hari Kemerdekaan ini ada sebuah manuskrip tentang jihad juga yang saya akan menerbitkan. Bersumberkan dari mana itu? Daripada naskah Perpustakaan Negara Malaysia dan naskah Perpustakaan Negara Indonesia. Dua naskah ini tentang seorang ulama, Syekh Samad Falimbani, telah menulis sebuah manuskrip kitab tentang jihad yang memberi inspirasi tentang jihad. InsyaAllah Hari Kemerdekaan ini saya akan melancarkan. Itu dah rumi lah. Sudah saya rumikan. Dia naskah daripada bahasa Arab, saya terjemahkan kepada bahasa Melayu. Kemudian naskah Jawi, tulisan Jawi ini saya rumikan ke bahasa Melayu. Jadi Doktor boleh ceritakan prosesnya tu bila kita dah dapat manuskrip tersebut, kitab tersebut untuk tukar kepada bahasa Melayu. Ada tak mungkin yang tak difahami istilah ataupun memang agak cabaran dia? Macam mana tu? Ya, ada. Pertamanya kita kalau biasa membaca tulisan Jawi, kita boleh baca tulisan Jawi yang lama. Cumanya kadang-kadang penulisan itu dalam kitab-kitab yang lama itu kadang-kadang dia menulis dalam ruang yang sempit. Kadang-kadang SIM itu dia tarik sekali kan. Bentuk dia jadi lain. Itu kita kena perhatikan teliti dengan betul-betul. Kemudian juga kadang-kadang kalau ulama Aceh kadang-kadang dia selang-selang kan bahasa, dia tulis bahasa Melayu, kadang-kadang dia selit dalam bahasa Aceh. Jadi kita mesti bahasa lama kan? Bahasa lama. Bahasa lama. Ratusan tahun. Itu kita ada, kalau kita dah lama berkelumang dengan manuskrip ni, insya-Allah kita boleh faham lah. Boleh tahu. Boleh faham. Saya tertarik yang ni lah sebab katanya dijaga sendiri, Cik Wan. Izinkan saya pegang. InsyaAllah. Okey. Maksudnya berapa usianya? Okey. Ini adalah merupakan kitab Siratul Mustaqim yang saya sebut tadi. Karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang untuk naskah ini dia disiapkan pada tahun 1630. Dan pada ketika itu, dan ikut salah silah perjuangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri, pada ketika itu almarhum berada di Pahang. Sebelum kemudiannya dibawa ke Aceh untuk menjadi pembesar Aceh, seterusnya mufti negara Aceh. So sejarahnya untuk kitab yang ini, yang satu ini, saya telah membuat semakan dengan ialah secara YouTube dulu. Semakan dari segi image dan sebagainya memang menyamai dengan apa yang ada di Aceh, Muzium Pedir. Akan tetapi dari segi pentarihan, naskah ini ialah 1634 pentarihannya, dan itulah yang saya katakan tadi bermakna sedangkan yang di Aceh tarikhnya ialah 1644. Jadi 10 tahun awal. Sebab ini dulu kalau kita lihat dari sejarah, ramai juga yang datang ke Pahang untuk berguru. Pahang menjadi pusat perkembangan Islam ya. Betul. Dengan di Pekan terutamanya. Syekh Fansuri juga datang untuk bersama. Jadi baik, Fansuri. Jadi saya sebut di sini ini 1634 dan Nurul Faid adalah 1630. Dan kemudiannya Syekh Nuruddin Ar-Raniri dibawa berhijrah ke Aceh, dan pada ketika naskah yang berada di Muzium Pedir itu, seperti mana catatan yang terdapat dalam naskah yang di sana, 1644 dan siap pada 1654, 10 tahun makan masanya. Ketika itu, kalau mengikut pentarihan dari segi sejarah penghijrahan Syekh Nuruddin Ar-Raniri, beliau pada ketika itu telah pun kembali ke India, ke Randir India. Kerana sebelum itu, setelah Sultan Aceh Syekh Sultan Ahmad Sultan Iskandar Ahmad Thani mangkat, berlaku polemik antara beliau, Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan juga Hamzah Fansuri. Itulah. Jadi panjang. Kalau kita masuk kuliah bercakap pasal sejarah kan, kita cerita pasal sejarah ni, banyak sebenarnya yang perlu dikaji, banyak yang kalau kita nak kaji tu, nak masuk dalam tu banyak lagi. Kena gali. Dengan doktor pun orang muda kan. Jadi macam mana nak galakkan generasi muda supaya kita ada pelapis? Mungkin kalau di sekolah dulu mereka ada kelab apa semua, orang muda ni ada kelab yang mencintai manuskrip ni macam contoh. Betul. Pertamanya kita selalu war-warkanlah. Kita war-warkan, kita bagi pendidikan. Alhamdulillah saya juga sering dijemput ke sekolah, ke institusi pengajian tinggi dan menerangkan tentang khazanah alam Melayu ni lah, terutama penulisan para ilmuwan alam Melayu yang lama. Dari segi kebijaksanaan mereka
kepintaran yang berlaku pada zaman itu, tamadun-tamadun yang telah mereka menggagaskan. Ini kita perlu beri pendidikan, kita sebarkan melalui antara yang kalau usaha yang tidak seberapa yang saya buatlah. Tulis buku, beberapa buku yang telah saya tulis, kita sebarkan, dan juga kita kalau boleh buat seperti kelab lah. Kalau boleh berjumpa, ada filem lah, ada lagu semuanya lah. Ni semua kalau nak buat filem kita boleh gunakan ni antara rujukan semua. Baik, sayang kita masa agak terhad, tapi moga ini menjadi pencetus supaya kita berbincang di medium lain yang lebih luas, ya, mencakupi rakyat yang lebih bermakna. Terima kasih untuk Cik Wan Ahmad Wan Arsyad Purbawan dan Dr. Hasanuddin Yusof penyelidik. Moga ini akan menjadi satu lagi khazanah penting negara, melonjakkan lagi keinginan masyarakat api kosmik dalam jiwa untuk menggali khazanah yang berharga ini.